Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, mukhtasar bagi kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari, dalam bab korban kita lagi. Sambungnya lah. Adapun yang wajib pada korban yang sunat itu mensedekahkan suatu daripada daging korban, jikalau sedikit sekalipun. Jadi sunat yang kata bukan wajib. Tapi lah, masuk korban ni untuk boleh makan kau orang, bukan kita dah makan kita dah. Tapi keadaan dia tidak ada siapa tahu wajib sunat dah. Yang tetapi haram atasnya makan sekalian daging korban. Tapi haram. Kalau makan habis daging korban tu makan dia saja dah, tak boleh kau lain. Seperti firman Allah Ta'ala, fakulu minha wa ta'imul qani'al wal mu'tar. Jadi makanlah oleh kamu daripada daging korban dan beri oleh kamu akan orang yang meminta dan yang tiada meminta. Jadi ia ada makan tu, fakulu minha tu tak pernah sebahagian daripadanya makan dah. Wa ta'imul qani'al wal mu'tar tu maksudnya kena beri pada orang minta atau minta, ada juga dan situ kena beri dah sikit pun dah. Dia kira kat nak kata sunat tak wajib dah. Sebenarnya dah tak boleh, tapi kata tak wajib sunat tapi haram makan belakang gitulah. Dan lagi wajib hendaklah ia mensedekahkan suatu suku daripada daging korban yang mentah, dipermilikkannya kepada orang Islam yang merdeka jika mengkatab sekalipun. Jika ada yang memberi itu lain daripada tuannya, maka orang yang diberi itu hendak ada ia fakir atau miskin, maka tiada kafar jika diberi daging yang sudah termasuk atau yang sudah termasak atau yang sudah terbakar. Jadi daging korban ni yang boleh bagi mentah-mentah lah. Bukan masuk berpanggil orang dak dah. Mentah-mentah tu bagilah pada orang susah. Kena ada orang miskin lah sikit dah. Nak beri sayang pun boleh, tapi cara miskin dulu dah. Jadi kena ada dah. Wajib lah kata ni. Lagi tak benar sunat ni sedekah wajib dah. Untuk orang miskin sikit dah. Atau dijadikan dalam makanan itu tak padalah masak terbakar atau jadikan dalam makanan itu dipanggil segala fakir miskin memakan dia dah. Kalau dia masak-masak sudah panggil miskin tak ada dah, tak jadi. Dia kena beri juga mentah pada miskin. Atau dihantarkannya akan mereka itu tak ada juga. Dan jika dimakannya segala daging, maka menyembelih ia sekira-kira yang wajib itu, iaitu barang yang dinamai akan dia dengan nama daging. Maka dibelinya sekira-kira harganya akan daging yang akan datang, dan haram atas empunya korban. Kena tak cukup yang ni dah, kira ada kafar dah, tak kira lah dia ni beri kau ke terbakar dah kau panggil mau masuk makan segala, panggil orang kapur orang miskin kau dah, ataupun beli daging lebih kurang korban, tak cukup belaka dah. Gitulah maksudnya. Dan haram atas umpunya korban memilikkan sesuatu syait daripada korban akan orang yang kaya dah. Jadi nak beri kau kaya, dia beri khusus untuk orang kaya, tak boleh dah. Tapi tidak haram ia memberi makan akan orang yang kaya atau menghadiah akan dia. Kalau hadiah tu tak apalah, tak khusus lah. Yang terafdal hendaklah ia mengkafarkan, mencukupkan makan suatu jua dah. Dan disedekahkannya lah yang lagi tinggal itu, kemudian maka yang terafdal dimakannya sepertiganya. Dan disedekahkan kemudian maka terafdal dimakannya sepertiganya dan disedekahkan sepertiganya, dan yang lagi tinggal itu dihadiahkan akan segala orang yang kaya dah. Inilah ada dalil ni, hadis ni. Ada molek bagi, cuma ada bahalah kekuatan jasa, lepas tu cara beramal tu dah. Dah ada kata terafdal ni, ada kata makan sikit beri habis licin sedekah miskin. Tapi kata sininya ada dalil ni.
Moleknya 1/3 untuk makan dia, 1/3 untuk orang miskin, fakir miskin, yang 1/3 untuk anak beranak, jira tetangga apa, hak kaya pun tak apa dah. Maka pada surah yang ketiga ini hasillah pahala korbannya dah. Dan tiada harus menjual dia suatu syai daripada korban yang sunat dan membinasakan dia dah. Jadi tak boleh jual. Jual kat habis licin lah pahala korban tu dah habis licin dah, tak ada. Sebab jual ni kita korban ni bukan untuk jual dah. Dan demikian lagi tiada harus memberi daripada korban akan upah bagi orang yang menyembelih jikalau kulitnya sekalipun dah. Tukar sembelih tu bi kulit kau, bi tanduk kau, bi kepala kau dah. Tak boleh tukar sembelih kau, tukar jazar, tukar lapuh ni. Maka upahnya itu wajib pada umpunya korban. Dah. Jadi orang punya orang korban tu menebui pitih lah kutik. Kalau 7 gigi agak kutik 10 ya. Siapa 70 ya builah kepada tukar sembelih dan tukar lapuh dah. Tak boleh lah dia ambil daging dah. Jangan bagi lapar pula dah. Ambil bagi lapar. So tu beri ke tukar sembelih. Tu jadi upah lah dah. Haram lah dah. Tak jadi korban dah. Dan tiada makruh menaruh dagingnya. Tak ni taruh. Habislah isu tu dah. Kalau kita nak, kalau dia tak nak beranak, kita beri pitih dulu 10 ya, 20 ya dah kepada tukar sembelih atau tukar lapah dia. Lepas tu daging tu kita berilah atas dasar nak beranak, tapi kena beri upah dulu biar jelas ni upah. Daging ni suku ke nak beranak ni. Jangan upah tu tak ada rasa dah. Dan haram memindahkan korban daripada, dan tiada makruh menaruh dagingnya dah 2-3 hari tak apa. Dan haram memindahkan korban daripada negerinya. Tak boleh pindah ke negeri lain dah. Itu asal-asal dia dah. Dan wajib mensedekahkan akan segala korban yang dinazarkan. Kalau korban nazar tak boleh makan lah. Anak bini keluarga dah. Dia kena beli kau lain lah. Dan korban yang ditentukan. Untuk korban wajib lah. Seperti katanya. Hadhihi udhiyah, inilah korban, ditunjukkan natal dia, atau katanya hadhihi udhiyah anin multazimah fi zimmah dia, yakni inilah korban yang diwajibkan pada zimmahku dah, tanggungjawabku, tanggunganku lah, maka tiada harus baginya makan suatu syai daripadanya dah. Boleh makan lah, pas ke anak beranak ada keluarga dia tak makan, dari kerana ia memberi korban. Jadi demikian itu daripada yang wajib atasnya, maka tidak harus baginya mengambil suatu syai daripadanya. Itulah pahala dia besar lah dah. Akan dirinya tak boleh dah. Umpamanya seperti ia mengeluarkan zakatnya dan barang yang dimakannya akan dia, maka wajiblah atasnya qimahnya dah. Jadi dia zakat, tiba-tiba dia makan harta zakat, dia kena bayar balik, tak jadi hak tu dah. Gitulah dah. Dan anak korban itu hukumnya seperti hukum ibunya. Jua, jika jadi ia kemudian daripada ditentukan akal korban, atau keluar ia kemudian daripada disembelih ibunya, maka manakala jadi ia jadi macam ibu dia lah, kalau mati le perut orang kira binatang korban dah. Maka manakala korban itu wajib, maka tiada harus memakai suatu syai daripadanya. Kalau dia korban wajib sama ada nazar dan sebagainya, maka dia jadi wajib, ataupun niat gana pun jadi wajib lah. Dia wajib, dia tak boleh lah makan dah. Melainkan harus memakan anak korban yang wajib, lagi tiada ditentukan pada permulaan nazar. Anak korban, anak lembu tu boleh, tahu lah. Dia tak sah. Dan jika ada korban itu sunat, maka hukum anaknya itu seperti mengkorban seekor lagi. Pula maka tak dapat tiada daripada mensedekahkan suatu suku daripada dagingnya seperti mensedekahkan daging ibunya. Dan makruh bagi yang menghendaki menyembelih korban menghilangkan suatu suku daripada anggotanya, iaitu rambut dan bulu ketiak dan bulu ari-ari dan kuku dan berbuang darah. Berbekallah daripada permulaan 10 hari bulan Zulhijjah hingga datang kepada waktu ia menyembelih korban. Jadi kalau orang nak korban, dia makruh kerak kuku, cabut kuku, cabut hidung ke bulu gapo kau dah. Kerak kuku kau gapo, gunting rambut kau gapo, dia macam orang buat haji lah. Jadi dia tidak molek kali nak korban, dia tak boleh lah cukur rambut, cukur gapo, gunting kau gapo dah. Cukur jari, belutiak pun semua tak molek. Jadi dia sunatnya tak boleh cukur dah.
Maka jika ditakhirkannya kemudian daripada ayam tasyrik, maka tiadalah makruh menghilangkan segala perkara yang tersebut itu dah. Sama ada sampai korban ataupun hari tasyrik. Ya hari pada korban lah. Lembu hari ini korban tu korban tu boleh nak kat apa pun dah. Syahadat bahawa sunat tak kala menyembelih korban itu 10 perkara, 10. Nah, dalam sunat, dalam perkara sembelih korban ni. Perkara pertama mengucap bismillah, dan yang terafdal bismillahirrahmanirrahim. Ada kata gitu, ada kata bismillahirrahmanirrahim dah. Tetapi harus menyebut bismillah wasmu Muhammad. Ada kata boleh, tapi ada kata syirik dah. Ada kata syirik dah. Mazhab naik apa. Jadi kita kata tak payah dah molek dah. Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sunnah. Kalau perkata terafdal bismillahirrahmanirrahim, kita kira bertentangan dalil lah. Dalil kata bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mengucap Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Selawat lah. Lepas bismillahirrahmanirrahim. Ketiga menghadap akan yang disembelih itu ke kiblat. Lembu ke apa menghadap ke kiblat lah. Kepala dia tu. Tentu ke sembelih pun duduk alik ni lah menghadap kiblat juga dah. Yang keempatnya takbir 3 kali kemudian daripada mengucap bismillah dah. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dah 3 kali dah. Ada ulama tak setuju bismillahirrahmanirrahim ni kritik sebabnya ni nak korban bukan buat benda tu, benda yang ganas sikitlah, tidak lah tak sesuai ada ar-rahmanirrahim, dia lebih sesuainya Allahu akbar dah. Itulah ceritanya dah. Yang kelima membaca doa. Doa demikian bunyinya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Yakni hai Tuhanku, inilah korban anugerahi daripadamu dan kepadamu jua aku mentampingkan diriku dengan korban ini. Terimalah olehmu daripadaku. Gitulah. Jadi ini adalah daripadamu, natai pembui kat aku dah. Kepadamu lah akan kembalinya dah. Dan aku pun nak sembelih ni korban nak beri kamu lebih kurang gitulah dah. Dan tolonglah terima daripada aku dah. Yang keenam sunat dalam korban ni menajamkan sikin. Pisahlah, tetapi janganlah di hadapan yang disembelih, janganlah asah pisah tu depan lembu dah. Yang ketujuh ni menekankan sekian tak kala dilakukan dan dihilakan. Dia tekan kuatlah pisah tu dah. Biar tajam molek, biar cepat. Kelapannya ditidurkan akan yang disembelih itu pada lambungnya kiri supaya mudah disembelih. Dah dia dah jadi dia tak lambung bahu kiri lembu tu dah. Kepala ngadap kiblat, mudahlah tukar sembelih nak sembelih. Dia kanan, tangan kanan dah. Dan mencabut sikin dengan tangan kanan. Dah guna tangan kanan sembelih dah. Dan ditekanlah kepala yang di sebelah itu dengan tangan kiri dia. Tukar kepala ni sebelah kiri, tukar dah. Dan diikat kakinya yang 3, tetapi kaki kanan juga dilepaskan. Ya, keedah dia molek gitu. Kadang-kadang tapi gitulah dah lembu. Lepas kuat ni, ikat habis dah. Dia molek lepas so kaki alik kanan dah. Alik kanan tu lepas sikit dah. Tapi enggak gitulah. Kaki kanan tu takut saya tercundah. Tu masalah kita lah ni. Yang ke-9 sunat diikat kaki unta pada lutut tangannya. Kiri dah. So kaki dia ikat dah. Lutut tangannya kiri dengan pahanya. Maka disembelih akan dia seraya berdiri daripada lehernya. Supaya mudah keluar nyawanya kerana panjang lehernya. Jadi keedah sembelih unta ni boleh diri molek dia. Jadi ikat sebelah kaki tu kiri. Dia ikat dengan paha dan kaki tu, jadi dia tidak gagah dah. Sebelah tu kita payah nak lepas lah. Lepas tu cocok tekuk dia dah. Yang ke-10 ni memutuskan 2 dajin, iaitu 2 orak yang besar keduanya pada kedua pihak lehernya. Ni paling kurang dah. Habis bab korban, pergi pada akikah pula. Pasal pada menyatakan hukum akikah. Bermula akikah itu pada istilah lurah bahasa, iaitu nama bagi rambut yang ada daripada kepala kanak-kanak yang baru jadi dah. Jadi masuk akikah tu rambut budak dah.
Dan pada istilah syarak iaitu barang yang disembelih daripada na'am tak kala menyukur rambut kepala kanak-kanak bermula dalil yang menyabitkan akikah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulama murtahinun bi aqiqatihi rawatul mazhum. Yakni kanak-kanak itu tersandar ia dengan akikahnya dah. Tergantung daripada akikahnya dah. Maka murad yang dikehendaki daripada tersendiri itu iaitu tersandar itu iaitu tiada ia jadi besar seperti sebagainya dah, macam-macam lah ulama kata tak jadi besar lah, nyakit dan tak apa dah. Tapi pentingnya ada kata ulama Imam Ahmad katanya tak jadi syafaat lah saya rasa. Masih ala akhirat nanti. Kata Imam Ahmad bahawa murad daripada tersandar itu iaitu tiada ia memohonkan syafaat. Dah. Pada hari kiamat akan ibu bapaknya sebab tak akikah dia. Wallahu a'lam lah. Jadi besarlah. Bahawa akikah itu sunat muakkadah, maka yang menyembelih akikah itu pada barang siapa yang wajib atasnya nafkah kanak-kanak pok dia lah. Kanak-kanak itu. Dan tidak harus bagi wali menyembelih akikah daripada harta kanak-kanak. Tapi jika disembelihnya daripada harta kanak-kanak itu, maka menyembelihlah ia dan tiada kalau kira-kira tak payah. Tapi kalau guna harta budak-budak pok kaya anak apa pok mati pok kaya harta saka budak tu beli harta guna harta kanak-kanak tu sebenarnya tak boleh dah. Tidak harus asalnya dah. Tapi kalau buat juga jadilah. Dan tiada sunat atas ibu menyembelih akikah melainkan jika ada bapa kanak-kanak itu papa dah. Kaedah sebenarnya pok bukan mak dah. Tapi kalau pok tu miskin nak gana dah. Bolehlah mak tu ada lebih akaun banyak kat tolong beri ke pok dia tolong sembelih dah akikah. Dan adalah perintah akikah itu seperti perintah korban jua pada usianya dan baiknya dan sejahteranya daripada segala aib yang menegahkan daripada mengkafarkan dia dah, mencukupkan dia dah. Dia jadi itu biar moleklah nanti tu dah. Dan pada afdalnya dan akmalnya sempurnanya pada mensedekahkan ia akan segala fakir. Tu molek sekali. Dan miskin. Dan pada memberi hadiah dan manarun huda. Apa ni? Dan menara hadiah. Apa menara hadiah. Dan qadar yang dimakan daripada dagingnya. Dan pada tiada harus menjual dia. Boleh makan lah sikit-sikit dah. Dan tak boleh jual dah. Dan pada menentukan dia dengan nazar dan pada memfardukan niatnya dan waktu menyembelih dia dan barang sebagainya dah. Tetapi tiada wajib dipermilikkan akan segala fakir dan miskin daripada dagingnya yang mentah. Tapi tak mesti mentah dah bagi akikah. Maka terafdal waktu menyembelih kemudian daripada terbit matahari lepas subuh dah. Dan sunat hendaklah ia membaca tak kala menyembelih itu seperti yang dibaca Nabi SAW. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka wa ilaika, Allahumma hadhi akikah fulan rawatul bahaqi. Gitulah. Begitu juga dah. Bismillah wallahu akbar. Dah moleknya dah. Dalam korban dah. Jadi dengan nama Allah jua ku menyembelih dan Allah yang Maha Besar, hai Tuhanku, kerana nama-Mu jua ku menyembelih dan kepadamu jua ku mendapingkan dirinya dengan menyembelih akikah ini. Hai Tuhanku, inilah akikah si fulan, anak dia ke apalah. Gitulah. Adalah waktu menyembelih daripada ketika beranak hinggalah datang balinya dah. Lama lah mazhab kita, ada mazhab tu tak boleh kata 7 14 21 gitu ada. Kita ni sampai balik boleh lagi. Dan jika papa bapaknya atau barang sebagainya pada hari yang ketujuh, maka tiadalah disuruh akan dia pada menyembelih akikah. Kalau sesak nak beli kambing ke apa tak boleh, tak payah dah. Maka jika kaya kemudian daripada nifas sekalipun, tetapi jika jadi kaya ia dalam nifas, maka disuruh akan dia menyembelih akikah. Maksudnya dalam 60 hari tu lah dah. Dan sunat tak kala itu bahawa ia menyembelih daripada dirinya kerana berdapat mengeluarkan yang luput bahawa adalah tersebut dalam riwayat hadis Nabi SAW. Menyembelih akikah daripada diri yang maha mulia, kemudian daripada keturunan wahyu, dan lagi disembelih akikah daripada Hasan dan Husain. Dan yang terafdal menyembelih akikah itu pada hari yang ketujuh. Daripada beranak, maka masuklah hari yang jadi ia beranak itu dalam kira-kira
Kira malik sekalinya 7 hari dah. Dan sunat menyembelih akikah daripada anak yang mati jika dapat masa hidup dan hidup mentah. Sempat menyembelih jikalau ia mati dahulu daripada 7 hari sekalipun. Dan jika tiada disembelih akikah pada hari yang ketujuh, maka hendaklah ia menyembelih dia pada hari yang 14. Dan jika tiada menyembelih pada hari yang ke-14, maka hendaklah ia menyembelih pada hari yang ke-21 dah. Dan demikianlah dikerjakannya pada tiap-tiap 7 hari yang kemudian. Maksudnya 7 genap gitulah. Apa ganjil gitu. Kata qil, apabila berulang-ulang 3 kali atau 7, maka luputlah waktu ikhtiar. Hanya yang kafar dalam akikah itu kambing. Gitulah maulid. Maulidnya ada setengah kata luput dah. Lepas. Waktu ikhtiar ketiga kali 7, 14, 21 maksimum 21 dah. Gitulah. Jadi dia kata cukuplah kambing seperti perintah korban yang telah termazkur, bayangnya sama ada ia jantan atau betina atau khunsa. Tak kira lah. Tapi yang pentingnya keadaan hasannya kambing lah, bukan lembu dah. Afdal lembu atau kambing lah untuk korban. Atau untuk akikah ni maulid kambing ataupun big lah. Tapi sunat lagi terutama pada anak lelaki 2 ekor kambing yang sama keduanya, dan pada anak perempuan 1 ekor kambing. Dan hasil sunatnya itu dengan 1 ekor kambing seperti yang termazkur dalam hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'iqa 'anil ghulam bisyataini mutakafi'ataini wa 'anil jariyati bisyatin. Yani menyuruhkan akan kami Rasulullah SAW bahawa menyembelih akikah daripada anak lelaki 2 ekor kambing yang bersamaan keduanya, dan daripada anak perempuan 1 ekor kambing, dan kafar bersyarikat 1 ekor unta ataupun 1 ekor lembu atau kerbau, dan boleh kalau bagi 7 lagi lah. Dan sunat bahawa jangan dipecahkan segala tulang akikah itu sekira-kira didapatnya. Kalau boleh tak payah pecah, tapi hadis tu dhaif lah, kira benar lah. Tapi hendaklah diceraikan pada segala sendi-sendinya, maka dilarangkannya memecahkan tulang itu pada yang menyembelih atau memakan dia kerana mengambil sempena selamat anggota kanak-kanak itu. Ini pendapat ada. Dan jika dipecahkan akan dia, maka tiadalah makruh. Tak ada makruh pula. Dan lagi sunat ia mensedekahkan akikah dengan mengkosakkan dagingnya seperti adat berjamu-jamuan, dan lagi sunat. Jadi boleh ni. Macam sedekah daging tapi kita ajak makan dah. Dan lagi sunat dimasukkannya akan akikah itu dengan yang manis-manis jikalau ada ia nazar sekalipun. Melainkan pahanya kanan, maka diberikannya dengan muntahnya akan bidan, maka sebab dimaniskan itu kerana mengambil sempena akan manis perangai kanak-kanak itu, tetapi tiada makruh jika dimasukkannya dengan yang masam. Allah a'lam dari mana dia. Dan sunat membahagikan pada segala fakir dan miskin kemudian daripada masaknya dah. Lepas masuk bagi dah untuk akikah dah. Serta dengan kawahan pada pihak sedekah, iaitu terakmal daripada memanggil mereka itu. Maksudnya kita hantar. Dan sunat menyukur kepala kanak-kanak kemudian daripada menyembelih. Lepas menyembelih tu baru cukur dah. Dan lagi sunat memberi sedekah emas setimbang rambutnya. Kalau boleh timbang rambut dulu, main orang timbang, ada timbang rambut tu, beri sedekah dengan emas pada bilang berat rambut tu lah. Dan tiada diperolehnya emas, maka perak. Dan lagi sunat bercicip dengan khurma dah. Dan jika tiada perolehnya khurma, maka barang yang manis yang tiada dikena api serta dimamah akan dia, maka digosokkan pada langit-langit kanak-kanak hingga sampai suatu syait daripada yang dicicipkan itu kepada perutnya. Nak suruh masuk dah, rasa-rasa dah. Dan selanjutnya hendaklah ada orang yang mencicip itu yang soleh supaya hasil barakah bagi kanak-kanak itu. Ni ada khilaf lah. Adakah benda ni berkah matlamat dia ataupun dia ni lah pok gapo buat tak apa dah.
berkah bagi kanak-kanak itu seketika bercampur air liurnya yang masuk ke dalam perut kanak-kanak itu. Gitulah pendapat-pendapat ulama. Ada kata sunat tabaruk, ada setengah tidak tabaruk tu sunnah di segi perbuatan saja. Ada kata tidak mestinya tu bapak sendiri pun tak apa, dan buat macam Nabi buat lah. Dan makruh membubuh darah pada kepala atau pada dahi kanak-kanak itu kerana yang demikian itu resam jahiliah pada masa kafir. Ni cara India Hindu ke apa lah, bubuh darah atas kepala tu. Tetapi tiada mengapa jika dibubuhnya pada kepala baby tu dah, atau dahinya dengan kemur-kemur atau khelambik, iaitu suatu perusahaan daripada bau-bauan. Jadi benda bau sedap ni macam banyak orang apa bubuh atas dahi baby tu tak ada masalah. Adalah sekat tu dah dulu. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.